ke Nasha lagi kan, tapi korang nampak hadiah kan. Ini dia sebenarnya hadiah giveaway untuk episod kali ni guys. Nampak tu air filter kit daripada Uma Racing. Tapi ini bukan air filter untuk motor Waisuku RS yang macam episod-episod yang lalu tu. Ini motor MVX 115. Jadi untuk dapatkan giveaway ni macam biasalah guys, korang kena tengok sampai habis dan jawab soalan yang akan diberikan. Okey? Okey. Cukup. Nanti kan orang cakap, Nasha cakap-cakap panjang, nanti korang bosan, nanti terus keluar daripada YouTube. Tak nak tengok. Tapi sebenarnya korang kena stay tau untuk episod kali ni. Di mana Nasha akan bawakan khas kepada kelak kipas semua. Di mana kali ni kita akan bercerita tentang sekarang punya teknologi lah. Kalau korang betul-betul minat sukan pemotoran, tak kira lah 2 roda ke 4 roda ke, ataupun yang sekarang ni kalau kita tengok dekat Capri pun dah pakai CP150. Kalau Nasha sebut 150 tu korang dah tahu kan apa benda kan sebenarnya. Sebenarnya kita nak cerita pasal ECU. ECU ni kadang-kadang orang macam acah-acah tahu je, macam Nasha tahu jugalah, tapi sebenarnya kena belajar lagi lah. Itu dia, Nasha jemput orang yang sangat penting dan dia adalah salah seorang owner kepada sebuah bengkel yang terkenal. Antara kalau yang grup-grup konvoi pergi luar kat sana tu memang kenal lah siapa yang ada dengan Nasha ni. Dan juga seorang tuner 2 kali champion guys dalam perlumbaan Cup Rig CP150. Korang rasa siapa Pasukan mana tu? Ini dia di sebelah Nasha, Encik Azmi. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam Nasha. Terima kasih Encik Azmi datang ke studio Motoview ni Encik Azmi. Terima kasih kerana berjemput. Sama-sama, tapi memang Nasha tengok studio lain hari ni ada 2 laptop kat depan ni. Abang Azmi, first kali kenalkan diri dulu. Saya Azmi Mansur, pemilik Dyno Race. Dyno Race ni merupakan pusat tuning motosikal lah. Kalau yang ada nak buat tuning ke dyno tuning, boleh datang ke tempat kita lah. Lebih kurang macam tu. Satu lagi yang tadi macam Nasha cakap, abang tuner untuk 2 tahun berturut-turut. Tim tu pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Berapa lama dah Abang Azmi, saya panggil Abang Azmi lah Abang Azmi dah berapa lama dah dengan pasukan CKJ Abang Azmi? Saya dengan pasukan CKJ ni kalau ikut betul lebih pada 10 tahun lah. Oh lama. Dia macam cinta sejati lah dengan CKJ. Cinta sejati tak nak clash lah. Okey Abang Azmi, tapi yang penting dia hari ni Nasha tengok Abang Azmi ada bawa banyak ECU sebab kita memang nak cerita pasal ECU. Teknologi sekarang Abang Azmi banyak sangat perubahan. Kan? Kalau dulu guna carburetor, sekarang dah guna ECU. Jadi kita nak tanya dulu, apa sebenarnya ECU tu Abang Azmi? Okey, kita cerita dalam konteks mudah je. Kalau ECU ni dia untuk motosikal fuel injection. Kalau carburetor kita guna CDI. Oh, maknanya ada 2 benda yang berbeza lah. Ada 2 benda berbeza kat situ. Biasanya dulu carburetor kalau kita nak setting dia punya fuel, kita kena tukar main jack, pellet jack, jarum jack. Tetapi untuk fuel injection, semua benda tu ada dalam ECU. So dia cuma ada total body saja. Jadi maknanya tak payahlah susah-susah. Betul tu dulu masa Nasha race, Nasha tak sempat lagi bawa full injection. Masa Nasha pakai CDI lagi. So kalau sekarang, kalau dulu macam tengah race Abang Azmi kan, cuaca panas ke macam mendung sikit, kita kena tukar pilot main jet. Ni minyak nipis sikit ke tebal sikit kan. Sekarang ECU kalau guna sistem full injection ni, so tak payahlah nak tukar-tukar pilot tu macam nak tahu ke macam mana dia betul. punya kemudahan tu. Ada setengah ECU dia panggil map, sistem map. Dia ada map 1, map 2, map 3. So bergantung kepada tuner untuk strategi itu macam mana. So biasanya kalau kita map 1 ni memang kita buat khas untuk performance yang ada masa tu, mana environment yang sama. So untuk yang kedua tu mungkin kita predict untuk hujan. Mana hujan ni kita tukar ke map 2. Biasanya kita untuk tune motosikal ni kita kena faham environment semasa. Mana kalau masa tu cuaca macam ni, suhu macam ni, that means kita akan tune mengikut keadaan semasa. Ini untuk race punya lah.
Jadi makna dia kalau macam sekarang rider 150 senang lah Ya. Kalau rasa macam Abang Azmi katakan ikut keadaan tu, masa tengah bawa motor tiba-tiba dah mendung nak hujan turun boleh tukar mapping lain lah. Ya, betul. Biasanya kita akan tukar bila start air drop. Mana air hujan tu turun tu kita kena tukar. Makna memang sistem tu dah kalau tu dipanggil sistem mapping kan. So sistem mapping tu memang dah automatik ditukar, dah set lah. Contoh saya anggapkan je lah kan. Pandai-pandai saya ya. Tapi mapping satu tu panas, mapping dua yang macam Abang Azmi katakan hujan dah rintik-rintik tu terus tukar mapping dua lah. Ya, betul. Kalau yang mapping yang ketiga tu hujan lebat. Ke tak ada? Biasanya kita tak buat sampai ke tahap tu lah. Sebab dia bila hujan ni kita takkan dapat 100%, tetapi kita boleh dapat dalam toleran 5% saja. Sebab kita tak boleh nak jangka berapa banyak air akan masuk apa semua. Betul lah. Maknanya sebab simulasi tu tak ada sebenarnya. Kalau kita keluar hujan, kita akan dapat hujan. Betul. Kalau yelah tiba-tiba setengah race dah hujan kita pun tak tahu kan. Macam tak tahu. Macam masa Sepang, first round cockpit kan. Tiba-tiba setengah race alamak hujan turun. Tapi sekarang tak payah susah-susah kan. Kita boleh tukar mapping-mapping yang sistem yang macam Abang Azmi katakan. Tapi kalau kita nak cerita lebih detail lagi Abang Azmi, Nasha dah nampak laptop ni sebenarnya tak sabar. Nasha kat sini je guys yang nampak ada apa di sebalik laptop ni. Sebenarnya kita nak tanya Abang Azmi, apa sebenarnya ECU ni ataupun yang sekarang ni lah, sistem sekarang ni membantu dari segi kita mencari setting motosikal. Macam orang nak kata macam setting gearbox gear 1 hingga gear 5. So macam dari segi sprocket ke macam mana Abang Azmi? Okey. Untuk yang setting yang macam tu, kita perlukan isu yang ada data logger. Dia built-in sekali data logger. Isu yang ni biasanya dia akan memberi data atau mana history atau sejarah dia tu kita boleh tarik keluar dan kita akan baca. Baca ni pun bergantung kepada kemahiran kita. Kita kena faham karakteristik engine tu. RPM berapa maksimum dia, dan shifting dia tu berapa. Mungkin Abang Azmi boleh tunjukkan dekat kamera macam dari segi yang Abang Azmi katakan data logger. So data yang macam mana yang Abang Azmi cakap? Mungkin Abang Azmi boleh tunjuk yang dekat laptop tu. Nasha dah nampak kan. Data ni ke? Okey, data ni saya dah buka. Okey. Saya tunjukkan sedikit. Boleh. Kita mungkin boleh tengok, cameraman boleh fokuskan sikit data yang Abang Azmi ceritakan. Okey, yang atas sekali tu, yang warna kuning tu adalah RPM. Maknanya pergerakan RPM dia, mana dia turun naik. Kenapa dia turun tu? Sebab kita shifting gear. So gear tu gear nombor 4 dia tulis kan. Yang merah tu adalah gear. Gear apa yang kita guna. Okey, maknanya itu maksud kalau yang nombor 2 yang bawah tu gear, dia menggunakan contoh kalau time sekarang ni gear 4 lah. Ya, betul. Berapa gear time dia tekan gear 4 tu berapa RPM yang digunakan? Berapa RPM yang digunakan. So kita boleh tahu seorang rider tu bawa motor ni maksimum ke tak. So dalam setting biasanya kita dah nampak dia punya tu. Okey. Jadi kalau selain daripada situ mungkin cameraman boleh tunjukkan lagi. Ada Nasha nampak lagi color-color yang ada tu kan. Color hijau, color biru, purple. Apa peranan color-color ni Abang Azmi? Nasha, yang hijau ni adalah AFR, mana panggil air fuel ratio. Maknanya pengukuran yang digunakan untuk mengukur bahan bakar. Okey. So yang biasa orang set ke 13 lah, 14 lah, semua. So dia bergantung kepada environment lah, dia nak setting berapa. Atau bergantung kepada strategi seorang pemain tu ataupun bergantung kepada kehendak rider. Dia kata macam ni bagus, ini tak bagus, keluar dia lambat, ni keluar dia cepat, macam tu. Itulah function yang color hijau tadi kan. Hijau. So yang warna biru tu apa pula Abang Azmi? Saya dah sampai berdiri dah punya nak tengok tu kan. Apa yang warna? Okey, biru ni dia menunjukkan apa tu buka throttle ataupun pendikit. So kita boleh tahu rider ni kita bawa maksimum ke tak bawa maksimum. So bila 100% tu mana dia buka maksimum. Mana kalau dia tutup separuh tu dia bawa sikit. Okey. So kita boleh tahu dia ni masa keluar corner dia buka maksimum tak. Dia on ke tak kan? Dia on ke tak. Corner ni dia full ke tak. Kita boleh tahu. Dan kita sikit je lagi teruskan aja. Rider tak boleh tipu Aduh, kalau dulu boleh lah curi-curi ayam kan kata. Tapi sekarang kita lebih pada konsep membantu rider.
Kita bantu dia, bagi guideline dekat dia. Okey, sekarang ni macam ni. Sekarang ni macam ni. Okey. Yang ini macam sikit je tutup lah. Tak payah tutup terus je lah. Maksimumkan terus. Mana kita kutip maksimum macam tu. Jadi kalau yang tadi yang color purple tu apa pula banyak betul saya tanya sebab saya nak tahu Abang Azmi. Color purple tadi yang belah bawah tu, bawah biru tu ada color purple. Warna purple tu ni dia panggil fuel injection, dia panggil injector. Injector ni dia panggil duty cycle, mana jumlah dia bekerja. So kalau kita tengok sini dia lebih kurang 67.58. Maknanya dia bekerja lebih kurang baru 67% daripada 100%. Maksudnya motosikal tersebut lah. Injector yang spray minyak tu. Oh, okey, saya tahu dia ada satu bahan yang kecil injector tu kan. Itu main peranan sebenarnya. Main peranan. Motor tak boleh running, kita tak boleh running dia lebih daripada 85%. That means dia bekerja terlalu maksimum. 85% tu memang takkan dia tak boleh lebih. Kalau dia pergi ke 90, 95 kita cadangkan tukar saiz. Dia ada saiz. Daripada 140, 160, 180. So dia mengikut feature. So sebenarnya banyak peranan ni yang digunakan untuk mendapatkan setting yang terbaik. Ya, betul. Kita tak boleh gunakan injector tu terlalu besar. Kita tak boleh gunakan injector terlalu kecil. So kalau kita dapat 100%, maknanya bila 100% throttle pada full speed, kita dapat dalam 80% ataupun 85%, itu memang paling cun. Kalau yang terakhir, bawah sekali tu Abang Azmi, ada lagi satu color biru. Itu apa pula function dia? Dia macam, tapi graf dia macam lain sikit. Dia macam lurus je. Okey, itu suhu engine. Mana kita boleh tahu engine kita overheat ke apa semua. So kadang-kadang radiator kita terlalu besar, kita nak kena control dia punya temperature. So operating temperature ni sebenarnya duduk dalam, kita tengok average 80% lah, 80 degree. So biasa 80-90 tu kita okey. Dia kalau suhu terlalu rendah pun tak bagus sebab performance takkan keluar. Kalau macam tu memang sebenarnya banyak sangat benda yang menjadi peranan kan. Saya pun still masih belajar memahami. Kita memahami efek pada temperature jadi macam tu. Jadi macam mana kita nak tahu Abang Azmi tadi, Abang Azmi dah katakan itu data-data yang Abang Azmi tunjukkan tadi, yang kamera tunjukkan tadi, di mana kalau kita nak tahu dari contohlah rider tu kan, sekarang ialah teknologi dah bagus macam Abang Azmi katakan, sebenarnya data logger ni banyak membantu. Banyak membantu rider-rider kan. Macam mana dari segi kalau macam rider tu sebenarnya dia salah gear. Dia macam apa tu, dia sepatutnya tak boleh guna gear 2 kat situ, dia kena pakai gear 3. Macam mana dari situ Abang Azmi boleh tahu? Biasanya kita akan tengok dari segi penggunaan RPM, maksimum ke tak maksimum. Sekiranya contohnya dia pakai gear 2 tapi RPM dah maksimum, that means dia tak boleh pakai gear 2 lagi. So dia kena cari option lain. Maknanya pakai gear 3 ke. Sebab kita panggil overrev. Bila overrev ni itu yang engine jadi jam apa tu, bak putus apa semua. Itulah sebenarnya. Jadi kalau dalam setiap gear tu berapa RPM yang dicadangkan? Okey, dia bergantung kepada engine yang dibina. Contohnya kita tengok kalau short track dia akan guna RPM tinggi ataupun long track RPM rendah ke, dia bergantung kepada strategi. Jadi apa yang dia orang nak kena buat sekarang ni, kita kena faham graf dyno dulu. Daripada graf dyno tu kita tahu maksimum keupayaan engine, and then baru kita boleh set berapa maksimum RPM boleh pakai. Dia bukan suka-suka hati kita. Bukan suka-suka. Sebab tu ada setengah pemain dia boleh buat engine tu sampai 15,000 RPM. Sebab dia faham macam mana karakteristik dia. Dan engine yang 15,000 RPM ni, rider ni boleh bawa tak pada track tu ataupun track macam ni. Maknanya setiap rider tu bukan menggunakan RPM yang sama lah. Tak sama. Sebab cara dia orang bawa motor tu, carry speed dia tu berbeza. Ada orang setengah tu dia suka guna line besar. Ada suka tu main defensif. So biasa defensif dia tak boleh main RPM yang tinggi. Sebab dia akan power band yang untuk low RPM tu tak ada. Okey, saya faham. Tapi Abang Azmi, kalau kita tengok kan, sekarang ni memang tadi kita dah cerita pasal itu pasal data logger Abang Azmi. Ya, betul. Sebelah lagi satu tu, Nasha nampak satu lagi laptop. Itu yang kita sebenarnya tajuk utama kita ECU. Ini dia ECU. Kalau Nasha tengok dari sistem ni Abang Azmi, macam Abang Azmi ada tunjukkan ni, Abang Azmi mungkin boleh tunjukkan dekat kamera kita nak tengok kan.
Hai, kau Nasha tengok nombor-nombor ni. Allah, apa ni? Banyak sangat nombor. Pening ni Abang Azmi. Apa sebenarnya nombor-nombor ni? Macam mana bacaan dia? Apa function dia? Dengan colour pink ada, colour hijau, colour biru. Macam-macam colour ada. Okey. Yang ini kita panggil mapping. Okey. Mapping ni atau peta view yang kita gunakan untuk enjing. So nombor ni mewakili jumlah view yang dia akan spray. Spray ni kita bukan nak tengok jumlah view sebenarnya, kita nak tengok hasil pembakaran. Hasil pembakaran ni dia biasanya dia akan diukur dalam 2 unit kita panggil. Yang common biasa 2 unit saja. Dia panggil satu lambda. Satu lagi AFR. Tapi kita yang sekarang dekat komersial sekarang yang kita banyak pakai sekarang ni, kita pakai AFR, maknanya air fuel ratio. So air fuel ratio ni unit dia macam 14, 13, 12. Kalau lambda dia unit dia 1, 0.8, 0.9, macam tu. Dia sama je sebenarnya, dia boleh convert. Contohnya satu lambda bersamaan dengan 14.7 AFR. Hui, banyak kira-kira dia Abang Azmi. Dia ada kira-kira dia, dia ada matematik. Dia memang untuk jadi tuner ni dia matematik dia nak kena ada pandai sikit. Alamak, saya tak boleh cuba macam tu. Saya matematik. Saya tengok nombor pun saya dah pening Abang Azmi. Tapi saya sebagai tuner pun, nombor ni saya tak tengok sangat pun. Saya tengok view je, garis view tu bergerak macam mana. Lurus ke, bengkok ke. Dia bengkok, kadang-kadang saya tak tengok nombor pun. Saya just buang 3, buang 2, bagi dia sharp je macam tu. Kalau kita tengok nombor memang kita akan keliru. Ya, memang pening. Dengan kalau kita tengok sewaktu race tu Abang Azmi kan, dengan busynya masa kalau qualifying 10 minit. Semua orang terkejar-kejar dapat timing yang baik. Jadi sempat ke Abang Azmi kalau contohlah ada nak ubah setting time tu, sebab Nasha selalu memang kita yelah dekat race kita nampak kadang-kadang rider masuk terus cucuk laptop terus setting. Okey, secara jujur ya, sebenarnya tak sempat. Tapi bagusnya dalam track ni sebab dia cuma kalau 1.2 kilo, 1.2 kilo tu saja. Dah tetap. Dah tetap kat situ. Betul. So biasanya saya akan pergi kepada fast lap. Mana lap yang paling pantas. Lap paling pantas tu lah benchmark kita untuk tuning. Dia kena tengok part situ lah. Dia bergantung kepada tuner mana, dia strategi dia macam mana. Yelah betul lah. Sama juga macam rider ke apa kan. Strategi takkan sama kan. Takkan sama. Kalau macam track Sepang, dia ada berapa sektor. Kita berdasarkan sektor. Bukan berdasarkan corner. Sektor tu dia ada corner apa semua sekali kan. Mana sektor 1, 2, 3, 4 lah. So kita ambil sektor yang fastest tu sebagai map utama. Okey, saya faham. Jadi maknanya semestinya setting apa tu track besar macam Abang Azmi katakan sektor. Track kecil? Dia kalau dia tak ada sektor, mana satu sektor tu satu je lah. Bergantung kepada organizer. Organizer dia nak buat 2 sektor, mana 2 point baca light time tu kan, dia buat 2 point dan 2 sektor. Kalau 3 sektor. So banyak sebenarnya kena tahu kan. Banyak. Dia bukan benda yang mudah sebenarnya. Orang rasa macam yelah kadang-kadang orang tengok wah bawa laptop tekan senang je kan, tapi sebenarnya berat tak tugas. Ya, betul. Macam bila kita bawa laptop pergi ke starting grid, sebenarnya dalam kepala kita dah ada satu point yang kita nak apa. So bila kita pergi dekat ready, kita akan tanya suatu soalan. Okay. Kita ada benchmark dia. Okey. Dia masa dia keluar tu dia akan tengok EFA sekali imbas. So kita ada target berapa target dia. Contohnya dia kata okey 13 contoh 13. So kita pergi tanya berapa dapat? 12.8. That's mean kita tahu dia punya view yang kita buat sekarang dengan environment sekarang dia ada dah lari 0.2 AFR. Biasa kalau setakat 0.5 AFR ni tak ada isu sangat sebenarnya. Maknanya dia ada kira-kiraan dia, tapi kita nak balik dekat Abang Azmi punya ni kan. Macam kalau Abang Azmi katakan tadi dia ada benchmark dia kan. Limit dia berapa sebenarnya? Macam Nasha tak pastilah kan. Nasha nampak kat atas tu ada target benchmark yang Abang Azmi tulis macam tadi ada 500. Cameraman mungkin boleh tunjuk zoomkan sikit. Ada dekat first column tu 500. Okey, yang column tepi ni adalah kita panggil TPS, throttle position sensor. Ni bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni. Okey. Throttle position sensor. Yang ini dia menggambarkan cara kita buka minyak berapa persen. Berapa persen. Yang daripada kiri ke kanan ni dia adalah RPM.
Dalam RPM. Ni RPM. RPM berapa kita nak set? Mana daripada 500 RPM hingga ke 13,000 macam tu. Semua sekarang ni maknanya cucuk dekat motor tu kita boleh setting dari situ lah. Biasa kita akan kena cucuk sebab dia akan live. Live tu maksud dia akan ada satu marking akan bergerak. Mana kalau kita pegang RPM 3 dia akan pergi ke 3. So dia akan bagi panduan dekat kita macam tu. Jadi yang seterusnya Abang Azmi, banyak sebenarnya kolom-kolom dia. Lepas tu ada IN3 IN3 PW map. Okey, IN3 INJ maksud saya. ING tu istikatan kepada ignition degree. ING tu injector. Macam Abang Azmi kata injector kan. Pass white gitu Okey, TPS itu nama dia macam TPS. Advancement correction tu semua subthrottle. Itu subthrottle tu mesti keseluruhan je? Tak. Sebenarnya walaupun dia banyak tapi sebenarnya kita tak pakai semua pun. So tu ya Abang Azmi kata tak payah pening lah. Tak payah pening. Kita tengok benda yang penting saja. Macam injector spray, ignition, timing spray. And then kita betulkan TPS punya nombor. Macam tu je. Very simple je sebenarnya. Cuma design dia bergantung kepada seorang tu, tuner tu nak pakai apa. Dia ada satu lagi. Yang sistem yang kita buat ni dia panggil TPS. Sistem TPS dengan RPM. Ada sistem ni panggil MAP punya sistem. Tapi MAP ni kalau untuk on the road, dia punya masa tuning tu panjang. Sebab dia tak akan bergerak secara linear. Faham. Dia macam Nasha pun macam bila tengok nombor-nombor tu kan faham. Tapi ini ilmu yang kita nak tahu sebenarnya Abang Azmi kan. Macam kita bila kita pakai tuner, bila kita tengok satu map, kita dah boleh tahu dia punya dyno punya mesin tu karakteristik dia macam mana. Seorang tuner punya pemikiran tu macam mana, kita dah boleh baca by colour je. Oh ya ke? Control colour tu kita dah tahu lah dia punya ni. Itu orang kata tu pengalaman tuner 10 tahun bercinta dengan CKJ. Abang Azmi kata tadi saya ulang balik je. Kan? Jadi Abang Azmi, rasanya mudah tak menggunakan full injection dari segi, kalau yang ni kita panggil ECU kan, tadi yang laptop hitam tu Abang Azmi katakan itu mapping data logger kan. So Abang Azmi rasa mudah tak dengan kemajuan yang ada sekarang? Okey. Kalau kita ada satu motor carburetor, satu lagi motor fuel injection. Saya garanti motor fuel injection dia punya tuning mesti bersih. Nak dibandingkan dengan carburetor. Sebab carburetor ni ada kita panggil tiga perkara, main jet, pilot jet, jarum jet kan. Yep. So bila main jet kita fuel ujung dia macam kering, kita macam nak kena tukar main jet, tapi kadang-kadang dia akan efek bahagian lain. So kita tak jumpa punca masalah tu lah. Maknanya fuel map curve tu, maknanya pergerakan fuel tu kita tak boleh buat 100% semua sama. So kita kena korbankan bahagian ni ke bahagian tu baru dapat. So kalau motor ni kira nak clean atas je dapat. Tapi dalam fuel injection, tempat mana yang kita panggil bobok ke apa, kita boleh bersihkan semua. Mudah macam tu. Mudah. Dia satu lagi jimat lah masa kita tak payah nak pening-pening fikir mana punca-punca dia macam dulu kan. Kita nak cari sekarang. Ya betul. Macam senang. Dulu kita tak tahu rider keluar, kita tak ada data kan. Ya betul. So tak tahu macam dia kata meletup bang. Macam Nasha dulu pun sama kan. Cakap kat ayah, ya dekat corner tu meletup. Tapi kita nak cakap tu kita tak tahu apa benda. Ayah saya pun fikirlah apa benda tu. Rupanya kuel. Kan? Memang betul. Kalau kita tengok AFR dia linear ataupun selari, tiba-tiba ada spark atau apa, memang dia datang daripada benda lain. Dia takkan datang pada fuel. Macam tu. Betul, memang banyak kemajuan. Jadi Abang Azmi, kita nak tanya lagi sebenarnya. Nasha memang nak tanya sangat pasal boleh tanya. Kan sebab kalau sprocket tadi Nasha tanya pasal gearbox. Okey, sprocket adalah satu benda yang sangat penting. Ya, betul. Kan? Betul. Kalau macam Abang Azmi katakan, free practice 1 2 rider akan baca kan macam mana corner ni semua. Sprocket dengan menggunakan ECU dan juga data logger yang ada. Adakah kita boleh tahu Lita ni kita guna sprocket ni. Lita ni kita gunakan sprocket ni. Adakah macam tu ataupun lebih mudah untuk data-data di track yang daripada data yang ada data logger ni, sebenarnya kita boleh tahu motor kita ni maksimum ke tak maksimum berdasarkan nilai sprocket dengan nilai RPM. Dia sprocket dengan RPM dia related, dia bekerjasama. So bila RPM macam ni, sprocket berapa dia pakai. So boleh tahu automatik daripada situ. Automatik kita tahu ni motor ni dah maksimum, ni motor tak maksimum. So
kita boleh mencadangkan kepada rider ataupun kita dengar apa rider minta. So related tak dengan data logger tu. Sebenarnya kadang-kadang kita bila buka data logger tu, kita dah tahu dah sprocket akan turun berapa, naik berapa. Cuma kadang-kadang rider dia punya environment ataupun dia punya own strategi. Dia master corner ni tapi dia tak master corner tu. So kita kena respect lah dia punya kehendak tu. As long time tu masih keluar. Betul. Janji timing tu bagus kan. Kalau timing tu tak bagus, kita pun boleh bagi balik lah. Tapi reasonable. Biasanya kita akan dengar apa yang rider cakap lah. Bila dia masuk tu, kita sebenarnya nak dengar sprocket kena turun. That's mean kita nampak dia makin laju. Sebab bila sprocket kecil, that's mean dia sebenarnya makin laju. Kalau pengguna jalan raya pula, ini penting sebab peminat-peminat kita, Abang Azmi pun ada bisnes ni, Abang Azmi tahu. Kan? Jadi, adakah ECU yang digunakan di dalam perlombaan dan juga di jalan raya sama setting dengan yang digunakan di dalam track? Okey, pada dasar dia sama. Tapi pada kehendak dia berbeza. Contohnya macam ni, kalau track ni kita ada 1.2 kilo tu, kita fokus itu je. Tetapi untuk on the road, dia lain. Kita kena faham culture, environment, cuaca. Maknanya kepanasan, suhu. Jadi kita kena ada satu fuel target tau. Supaya fuel tu bila dia kena cuaca macam ni, dia naik, dia takkan over. Dan bila dia turun, dia takkan terlalu turun. So bila orang bawa tu dia akan rasa selesa dalam pelbagai cuaca. Yelah, sebab kalau dekat track macam Abang Azmi kata yang tadi, kalau track tu 1.2, kita tahu 1.2. Kalau yang jenis yang on the road, yang selalu pergi kerja ke, pergi konvoi ke, dia macam-macam. Kadang-kadang dia long piston, long term, jauh punya kan. Kadang-kadang short. So banyak benda lah. Banyak benda. So bila kita setting motor dia orang pun, kita kena ada satu tolerance. Tolerance ni macam, okey, sekiranya enjin dia kena overheat. So ignition yang kita set tu, kita kena panggil ignition tu tak akan memusnahkan enjin dia. Sebab kadang-kadang kita tuner, bukan kita buat enjin. So dia enjin ni buat beberapa pomen yang diorang ada. Kadang-kadang daripada situ kita tahu kekuatan pomen dia. Bila kita dyno kita tahu ni pomen dia macam ni, macam ni. So berdasarkan bentuk graf yang akan keluar nanti. So spek macam ni, graf macam ni. Mana kita tahu pomen dia, tahap dia macam ni. So, okey, saya dah faham dah bab situ. Jadi, kalau dari segi, ini saya nak tanya part yang ada kat depan mata saya ni. Abang Azmi dah banyak terangkan tadi kan, macam mana ni. Apa perbezaan isu-isu yang ada? Okey, dekat market memang banyak Abang Azmi. So, jadi apa perbezaan isu-isu yang ada sekarang ni? Okey, dekat market, saya boleh simpulkan 4 perkara kita perlu ada. Perkara pertama, isu tu mesti senang start. Ini perkara yang paling basic. Kalau tak boleh start dah lambat pergi kerja, macam mana ni? Tak start lagi. Kan? Itu yang kadang-kadang start ni sebenarnya paling mencabar untuk kita sebenarnya. Sebab dia dipengaruhi oleh kita panggil quality component yang dia guna. Contohnya quality injector, kemudian pemasangan cam, tapered clearance tu balance ke tak balance. Kemudian pemasangan enjin tu ada air masuk tak ada masuk. Tu semua cabaran sebenarnya. Bukan kita sebagai tuner ni boleh solve problem tu. Sebab kita cuma boleh solve problem yang tak ada problem. So ada benda-benda lagi yang tuner kena tahu jugalah. Kena tahu. Jadi benda kedua Abang Azmi apa? Dari segi respon. Ada setengah isu ni bila kita tune, bila kita pulang minyak tu dia respon pram tak. Dia kadang dia delay. Dia lambat. Ada setengah isu tu maknanya kita modul kita cara kita tuning sama tapi hasil dia berbeza. Bila kita rem dia lambat, ada setengah tu dia sharp rem. Yang selalu yang bunyi kadang-kadang kalau kita biasa pegang throttle kita akan faham ni delay sikit ni. Mungkin kita tak boleh kira sampai 1 second tapi dia akan ada delay. Ya betul. Rasa lambat throttle tu macam berat kan. Tapi lagi satu kita boleh tengok dekat gauge dekat dyno. Dia AFR tu, perubahan AFR tu terlalu ketara. Daripada kalau kita set 13 tu dia pergi ke kering ke, terlalu ketara. So kita nampak ini dia punya ni lambat sikit. Dia mungkin ACC dia tak cukup ke. Jadi benda ketiga, ada 4 benda. Benda ketiga ni kita panggil dari segi power.
adakah kita tune tu boleh keluar power. Power motor ni bukan yang kita macam motor standard kita boleh buat keluar dia power. Ya. Kita cuma boleh cari maksimum power yang ada pada motor standard. Contohnya motor standard ni factory dia set cara lain. Factory dia set berdasarkan Euro 4 punya standard. Maknanya kena jimat fuel, bahan bakar CO tak boleh lebih gini. Tapi untuk dalam performance kita tak boleh kira tu semua. Bila kira karbon monoksida pun memang tak power motor lah. Dia sebab nak power ni kena pakai fuel. So bila tuning kita mesti kena cari power maksimum motor tu. Limit mana sampai berapa limit motor tu boleh pergi. Bukan kita mempowerkan benda yang tak power, tapi limit motor tu yang kita dapat daripada powerman. So powerman kena terima lah kalau tak cukup power, that means dia orang tak cukup buat lagi lah. Tapi biasanya daripada graph pattern tu kita dah tahu dah. Bentuk keluar graf dyno tu kita dah tahu dah. Nanti sebelum kita akhiri Abang Azmi, Abang Azmi mungkin boleh tunjukkan bagaimana nak tahu yang mapping tu bagus, ECU tu bagus, graf dia boleh Abang Azmi? Saya cuba tengok. Jadi benda keempat, kita teruskan benda keempat. Apakah benda keempat? Benda keempat adalah ketahanan. Ketahanan ni bila kita tiup motor, isu dia bila diorang pergi konvoi. Kadang-kadang diorang full throttle lah, apalah macam tu lah. Ketahanan tu yang satu persoalan besar. Sebab tu kalau berbalik pada apa yang saya cerita tadi, macam mana kita calculate balik sekiranya enjin dia mengalami overheat. Ignition tu yang kita control tu, berapa kita offset balik untuk selamatkan enjin dia. Itu yang kita panggil ketahanan. Okey, makna ada 4 benda yang korang kena tahu kalau nak dapatkan ECU yang bagus Abang Azmi. First, senang start. Dua tadi apa? Nasha pun dah lupa. Dua tadi? Respon. 3 tadi dari segi performance dia. Dan keempat, ketahanan. So, 4 benda yang paling penting korang kena tahu untuk beli ECU yang bagus. Abang Azmi, rasanya panjang lebar dah sebenarnya. Kalau nak cerita sebenarnya masa ni tak cukup. Kan? Banyak detail. Kalau korang nak tahu lebih detail tentang ECU ni lagi, mungkin Abang Azmi ada ke yang nak datang jumpa Abang Azmi dari buat motor, lepas tu nak tanya lagi pasal ECU, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. So macam mana nak contact Abang Azmi ni? Kalau ikut Facebook, kita panggil nama kita Dyno-Race Malaysia lah. Kalau Instagram lebih kurang Dyno-Race Malaysia jugalah. So kalau nak cari Abang Azmi, boleh cari dekat Facebook dan juga Instagram. Dyno-Race Malaysia. Jadi Abang Azmi, terima kasih banyak Abang Azmi. Jadi nak katakan memang banyak sebenarnya kita nak cerita, tapi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Abang Azmi, last lah kata-kata akhir sebelum saya bagi soalan giveaway ni. Okey. Kata-kata akhir. Saya punya cadangan, sekiranya tuan beli ECU ataupun nak beli ECU, pertama sekali kena dulu tuner siapa. Adakah tuner ni yang kita nak ataupun siapa? Sebab bila kita kena tuner, bila ada apa-apa masalah apa semua, kita boleh rujuk balik. Senang kan? Senang communicate. Bukan main beli ya. Main beli. Kalau tuner tu mahir dengan isu, contohnya tune boss. So kita beli ikut dia. Ikut tuner tu. Supaya senang. Jangan kalau tuner tu tak mahir benda ni, kita beli ni, dia akan jadi banyak masalah. Susah lah kan? Jadi kadang-kadang orang tak faham benda tu. Tak faham. Paling penting sekali, kenal dulu tuner mana kita nak bekerjasama. And then baru kita tanya pendapat dia orang, isu apa nak pakai, baru kita start beli. Itu cara terbaik. Itu senang. Kalau nak susah, kalau korang rasa tak tahu nak cek siapa, ceklah Abang Azmi. Macam Abang Azmi katakan. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Abang Azmi. Nasha nak bagi tahu dulu soalan giveaway. Guys, korang dah tahu tadi kan ilmu tentang ECU. Kalau nak cerita memang panjang lebar guys. Tapi nak tahu lebih detail yang Nasha katakan, korang follow lah IG dan juga Facebook Abang Azmi. Dan soalan untuk menang ini. Soalannya, apakah 4 perkara yang perlu ada untuk mendapatkan ECU? Ataupun untuk beli ECU yang baiklah, yang dicadangkan oleh Abang Azmi tadi. Jadi komen jawapan di bawah dan nanti kita akan umumkan pemenang di Instagram. Macam biasalah guys. Itu saja sebenarnya untuk episod kali ini. Terima kasih lagi sekali. Dah berapa kali saya terima kasih? Kan dah berapa kali terima kasih dah. Tapi terima kasih sekali lagi Abang Azmi. Terima kasih banyak. Dan nanti apa-apa kalau
ni senanglah kita tahulah macam mana ECU tu function sebenarnya ECU yang orang tak tahu. Jadi sampai di sini saja guys untuk episod kali ini. Kalau korang nak lagi topik-topik yang macam ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.